So di sini saya ucapkan selamat petang dan juga selamat datang ke sistem training pada petang ini ya. Oleh itu tadi kita punya MC Cik Fauzia ada yang tadi yang ada memperkenalkan bahawa tentang unique selling point atau kita dalam bahasa ialah ciri-ciri keunikan dalam ini kita punya peranti perubatan iaitu Deep Sleep M-Sonic atau singkatan kita namanya DZ ya. Oleh itu di sini saya ingin berkongsi untuk kawan-kawan sebab kita ialah dalam kita sedang mengusahakan ini industri iaitu kesihatan iaitu membina kesihatan melalui tidur. Oleh itu kan di sini okey pada petang ini ya ialah sangat penting bukan sahaja kita ingin bukan sahaja kita mau membantu pelanggan kita okey atau kita punya customer membina kesihatan melalui tidur, kita bukan sahaja mau tahu ya fungsi peranti perubatan kita atau DZ kita. Bukan sahaja kita mau tahu macam mana pergi operate, macam mana untuk membagi atau berkongsi kepada kita punya pelanggan atau customer kita. Kita mesti mau faham iaitu dia punya keunikan, terutama dia punya ciri-ciri dia. Okey, oleh itu untuk kita supaya kita boleh selesaikan keraguan pelanggan kita. Kalau kita dapat selesaikan keraguan atau ragu-ragu dari kita punya pelanggan atau soalan yang mereka mempunyai, oleh itu satu demi satu kita selesaikan dan kita akan membina satu iaitu pelanggan ini dia akan mau memiliki DZ ini atau memiliki peranti perubatan ini. Bagus atau tidak? Okey, oleh itu kan kita punya itu peratusan untuk closing ya, untuk closing dia memang akan meningkat. Oleh itu kan di sini bagi kita hari ini petang kita seharusnya mesti mau pergi faham dengan lebih mendalam ya. Hanya jangan kita iaitu hanya bagi tahu dia ini tilam. Oleh itu mari kita tengok ya kawan-kawan semua. Okey. Ya. So inilah kita tengok. Pertama, kita punya peranti perubatan. Mari kita tengok peranti perubatan kita. Iaitu dia ialah mesin perubatan jenis. Jenis apa? Kegunaan di rumah yang import dari Jepun. So di sini dia ada satu kata kunci ya. Apa kata kuncinya? Iaitu 100% import dari negara Jepun. Kenapa? Sebab di sini untuk syarikat M-Life dan rawatan ini iaitu bioelektron kita telah mengguna sepanjang 18 tahun. Inilah salah satu poin yang sangat penting. Oleh itu, kita punya peranti perubatan, kita punya DZ, kita punya peranti perubatan ini tidak murah, betul tak? Teman-teman, tidak murah, betul tak? Oleh itu, walaupun dia harganya tinggi, tapi sampai ini hari kita boleh menjual dan kita dapat menjual kepada kita punya customer. Betul atau tidak? Kenapa? Kenapa? Oleh itu hari ini 10 ciri-ciri keunikan untuk kita menjual, kita mesti mahu pergi faham. Terutama apabila kita pergi buat ini APS yang itu sesi yang besar, offline ke atau one-to-one. Bila kita buat table talk atau one-to-one, kita sangat sesuai mengguna ini cara iaitu 10 ciri-ciri keunikan. Oleh itu untuk kita boleh meningkatkan peratusan untuk kita closing penjualan ini. Oleh itu kita mesti mau menggenggamkan atau kita menguasai ini teknik ya atau menguasai bagaimana kita menyampaikan 10 ciri-ciri keunikan DZ ini. Okey. So di sini hari ini kita akan sebab masa kita terhad ya. Oleh itu hari ini saya akan berkongsi part pertama sama part kedua iaitu pertama ialah 10 ciri-ciri keunikan untuk kita menjual dan kedua sijil keselamatan. Inilah sangat penting ya. Oleh itu mari kita tengok kawan-kawan semua part pertama. Okey, iaitu kita mesti mau macam mana
ada kawan atau ada teman, teman-teman pernah tanya saya, iaitu Maman, adakah kita harus cakap habis semua, okey, baru kita closing, ya? Tidak. Asal kita mula berkongsi dengan kawan anda atau prospek anda, kita sudah mula buat closing. Kenapa? Dari kita awal perkongsian, kita sudah mula buat closing. Sebab di sini, sepanjang kita buat ini perkongsian, langkah demi langkah kita sudah menarik perhatian dari customer ini. Kita menarik dia punya attention. Oleh itu sampai akhirnya dia berminat. Okey, dan juga dia mau punya itu niat sudah keluar. Okey, dan juga akhirnya dia setuju. Oleh itu sepanjang kita punya ini perjalanan atau kita panggil proses dia ialah sangat penting. So langkah demi langkah kita untuk meningkatkan atau menarik dia punya perhatian. Mari kita tengok pertama. Okey, pertama iaitu kita menarik perhatian atau dia punya attention dari mana? Iaitu keunikan nama produk kita. Okey, kenapa? Ada kawan pernah tanya saya, ada teman pernah tanya saya, Maman, kenapa you selalu cakap, kita selalu cakap, kenapa tidak dengar itu tilam? Sebab kita punya dessert dialah dalam bentuk tilam. Kenapa kita tidak mau cakap tilam? Betul tak? Kenapa kita seharusnya mau cakap mesin perubatan atau peranti perubatan atau medical device? Kenapa kita tidak mau cakap tilam? Okey. Oleh itu kan di sini kita tidak sebab walaupun dia dalam bentuk tilam. Okey, kenapa ya? Contoh. Okey, Maman ambil satu contoh, iaitu contoh beg luxury bag mewah. Okey, contoh ini hari. Kita mau beli beg. Wah, beg apa? Selalu saya dengar banyak kawan cakap LV bag. LV bag kawan-kawan semua. LV bag cantik tak cantik? Okey, oleh itu kita tengok perbandingan beg biasa dengan beg LV. Ada tak perbezaan di sini kawan-kawan semua? Kita beg biasa mungkin apa? Kita dapat beli di mana? Pasar malam, betul atau tidak? Tapi beg LV tak sama. Kenapa? Sebab dia punya proses, dia punya jenama, dia punya kualiti dan lain-lain lagi. Oleh itu, kita boleh ambil ini contoh. Perbandingan beg biasa sama dengan beg LV. Oleh itu di sini kita mesti mau menarik dia punya attention. Takutkan kita cakap tilam. Cakap tilam, jangan cakap tilam. Iaitu kita cakap mesin perubatan 100% import dari negara Jepun. Oleh itu, bila kita cakap ini mesin perubatan kegunaan di rumah, ya, import dari negara Jepun, oleh itu kan di sini kita mesti mau menarik atau memberi satu kesan ialah dia rasa hairan, apa ini mesin perubatan atau medical device? Adakah ini medical device yang seperti hospital yang guna di hospital seperti untuk cek jantung kah atau cek organ-organ kah? Seperti itu kah? So kita mau mencipta ini apa? Hairan. Dia rasa apa ini? Saya mau dengar kita cakap banyak. Okey? Oleh itu kan saya akan cakap macam ni. Saya ialah di sini ini medical device ialah dia diguna di rumah dan juga dia diletak di atas katil kita. Dan dia boleh dalam 7 hari kita nampak kesan. So di sini kita nampak sudah ada menarik dia punya attention. Simpan di atas tilam untuk simpan di atas katil untuk kita menggunakan. Dalam 7 hari ada kesan apa ini. Oleh itu kan di sini untuk teman-teman pada hari ini, kita mesti mau apa? Sendiri. Kita sendiri mesti mau ada satu itu ayat atau bagaimana memperkenalkan kita sendiri. Contoh ini hari, bila kita pergi jumpa pelanggan atau customer kita akan tanya contoh di sini Cik Fauzia. Saya ambil Cik Fauzia lah MC kita pada hari ini. Saya akan tanya, Cik Fauzia, kita kerja apa? Kita ialah membuat apa sekarang? Okay. So kalau customer kita tanya apa kita buat sekarang, atau kita akan jawab, saya jual tilam. Atau saya sedang
memperkenalkan ini rawatan tilam atau rawatan membersihkan darah. Kalau kita cakap seperti ini, adakah dapat menarik perhatian atau attention dari customer kita? Oleh itu kita sendiri mesti mau fikir satu cara bagaimana memperkenalkan kita sendiri sebagai kita sedang mengusahakan perniagaan M-Life ini. Inilah sangat penting. Dan ini juga merupakan kerja rumah anda. Apa maksud homework? You punya homework sekolah. Homework you mesti mau belajar. Oleh itu, contoh, okay, bila orang tanya saya, tanya Maman, okay, apa kita buat sekarang Maman? Okay, saya akan jawab seperti ini. Okay, itu saya sedang membuat satu ini rawatan iaitu 100% medical device import dari negara Jepun. Okay, dan juga saya akan berkongsi dengan yakin. Yakin. Dan bukan kita ialah saya kerja ini rawatan medical device. Tidak. Oleh itu kan di sini kita mesti mau sendiri, mesti mau sendiri ada buat persediaan, mesti mau ada satu statement, okay, untuk menarik perhatian mereka. Macam tadi kita punya MC, dia ada buat satu contoh bagus sebelum dia masuk M-Life, lepas tu selepas bagaimana menjumpa M-Life, bagaimana tahu M-Life, ini juga boleh menarik perhatian. Oleh itu kita sendiri mesti mau buat satu kerja rumah. Okay? Oleh itu bila sampai ke sini, okay, saya memperkenalkan, saya lah mengguna satu rawatan yang 100% import dari negara Jepun, iaitu kegunaan di rumah. So di sini kita mau cakap apa? Kita tengok dalam PPT, iaitu di sini kita mau berkongsi tentang ini sejarah. Tapi di sini kawan-kawan semua, apabila kita cerita atau kita mau berkongsi satu tentang sejarah, okey, adakah orang peminat? Tak berminat, kenapa sejarah? Kalau dulu kita di sekolah, kalau kita itu itu kelas atau itu topik cikgu yang ajar sejarah, kan banyak orang suka, betul atau tidak, sebab boring. Oleh itu, bagaimana kita berkongsi tentang ini sejarah bioelektron? Kalau bagi saya mengguna cara untuk berkongsi ialah cerita. Cerita. Cakap story. Contoh ya, contoh. Dan ini medical device, bioelektron ini, ialah dia dimulakan pada tahun 1928. Dan pada masa itu, rawatan ini hanya diguna di hospital dan untuk pesakit-pesakit yang kronik sahaja. So di sini apabila kita berkongsi dengan ini, bila kita dalam keadaan ialah saya sedang mau cerita. Oleh itu biasanya bila saya berkongsi tentang sejarah bioelektron, saya mesti mau menarik semua orang punya perhatian. Oleh itu bila saya duduk di sana, lebih ramai orang dengar kita cakap lagi bagus. Kenapa? Kita mau tarik mereka punya perhatian supaya ramai orang dengar kamu sedang cakap apa. Okey, dan sampai di sini selepas saya cerita tahun 1928, dia sudah ada ini rawatan. Dan ini rawatan bukan yang baru sebab hampir dekat 100 tahun sudah rawatan bioelektron ini. Dan bila diguna dalam hospital, pesakit-pesakit yang kronik, dia juga ada satu kesan yang sangat-sangat memuaskan seperti mereka yang mengguna contoh rawatan itu kemoterapi kah atau radioterapi kah, tapi bila mereka mengguna rawatan bioelektron, mereka ada kesan yang sangat memuaskan. Mereka nampak ada kesan sembuh daripada selepas mengguna rawatan bioelektron ini. Dan seterusnya, kita tengok seterusnya lah Pak. Pada tahun 1959, selepas 31 tahun, inilah paling penting. Poin inilah paling penting. Kenapa? Sebab di sini kita mau bagi tahu dia, rupanya ini profesor membukti sudah bahawa rawatan bioelektron tidak akan menyebabkan kesan sampingan. Bagus atau tidak poin ini? So kita terus bagi mereka tahu, sampai selepas 31 tahun profesor membukti bahawa dia tidak akan menyebabkan ini kesan sampingan. Walaupun setiap hari pakai, tiap-tiap hari pakai, dia tak ada ini kesan sampingan. So ini juga poin penting. Dan sampai kita seterusnya, dan ada satu profesor dia mendapati jika kita selalu menggunakan dan hari-hari mengguna, dia boleh membantu kita punya darah boleh menjadi sehat.
Di sini kita sudah mula menyelesaikan masalah apa? Iaitu takut ada kesan sampingan kah? Dan juga kalau hari-hari pakai ada apa kebaikan. So di sini seterusnya kita sudah selesai. Dia boleh membantu membersihkan darah kita. Oleh itu, bila darah kita menjadi bagus, badan kita akan menjadi lebih sehat. So di sini kita telah menarik perhatian mereka. Apa rawatan ini? Darah bersih, badan boleh sehat. Dan juga selepas 40 tahun, tahun 1968, akhirnya Kementerian Kesihatan Negara Jepun memperakui rawatan mesin ini sebagai mesin perubatan atau peranti perubatan. Oleh itu kan di sini kawan-kawan semua kita tengok sejarahnya bila kita mengguna cara ceritakan dialah sangat-sangat bergambar. Oleh itu dia akan fikir, oh inilah mesin peranti atau mesin perubatan. Inilah sangat penting. Oleh itu, selepas ini kita terus masuk kedua, muka surat yang kedua. Apa itu? Itu 8 simptom kita nampak 8 simptom di sini. Oleh itu dulu ya bioelektron di negara Jepun iaitu mereka memperakui kesan daripada bioelektron ialah hanya 4 jenis iaitu itu sakit kepala, insomnia, sakit leher dan juga sembelit. Tapi sekarang kita punya rawatan ini peranti perubatan telah upgrade, naik taraf. Kita tambah lagi 4 jenis kesan. Nampak punya kesan iaitu 8 gejala ini selepas mengguna rawatan bioelektron dalam 7 hari yang nampak kesan. Dan juga bagi mereka yang ada makan ubat, contoh mereka sakit kepala, makan ubat tahan sakit, painkiller. Selepas mengguna rawatan bioelektron, ubatnya ada di kurang sudah. Dan bukan sahaja sakit kepala. Dan kita nampak ialah ada orang iaitu di sini ada orang ialah dia mengguna rawatan bioelektron ini dengan masa yang lebih lama dan mendapati mereka perlu makan ubat seperti darah tinggi atau kencing manis kan, dan mereka menjumpa ialah ada satu cara boleh membantu iaitu tak perlu makan ubat. So kalau bagi kita kita dengar rasa tak perlu makan ubat, kita tak ada apa-apa perasaan. Kenapa? Sebab kita tak ada makan ubat untuk mengawal penyakit kita. Tapi bagi orang yang ada makan ubat untuk mengawal masalah kesihatan mereka, mereka dengar ada satu cara boleh membantu mereka, boleh kurangkan makan ubat. Mereka betul ada perasaan. So di sini pertama kita mesti mau menarik mereka punya attention, mesti mau menarik mereka punya perhatian. Oleh itu bagi mereka mau dengar apa cara ini untuk kita supaya masalah simptom-simptom gejala dalam 7 hari dia ada kesan. Oleh itu seterusnya kedua, kita mau mencipta apa? Mencipta kejutan. Mencipta kejutan terhadap kesan daripada rawatan bioelektron. Boleh mendapat kesan segera. Oleh itu kan di sini kenapa kita mau mencipta kejutan ini? Sebab apabila kita menarik mereka punya perhatian, memang kita mau bagi tahu dia, apakah ini rawatan dia berkaitan dengan saya? Dia boleh membantu saya apa? Oleh itu kita mau cakap apa? Iaitu testimoni di sini. Dalam ini muka surat kita nampak ya. So ada apa kesan yang sangat menakjubkan, yang berkaitan dengan saya. Oleh itu kita boleh cerita 18 tahun yang lalu pengasas kita import satu mesin ini rawatan dari negara Jepun, dan pada masa tu kita tengok ramai orang datang ke tempat kita untuk mencuba, dan pada masa tu hampir 10,000 orang hari-hari datang ke tempat kita untuk mengguna rawatan bioelektron ini. Bukan sahaja sakit kepala, boleh nampak kesan, boleh dikurangkan kesakitan, dan kita nampak ialah keadaan badan juga ada mendapat perkembangan yang sangat bagus. Contoh kita di sini kita nampak ramai kawan selepas mereka mengguna dan mereka membawa ini mereka punya laporan kesihatan datang ke kita untuk bagi kita tengok dan beritahu kita mereka punya tekanan darah, mereka punya bacaan gula ada satu perkembangan yang sangat menakjubkan, menurun sudah. Oleh itu kita tengok dalam surat khabar ini kita tengok itu sampai
ini wartawan datang interview kita, tanya tentang ini kesan daripada rawatan bioelektron. So kita boleh ceritakan contoh dalam ini surat khabar kita nampak ini nenek pakai ini baju biru punya. Okey, kita tengok dulu dia datang pakai ini wheelchair, pakai ini kerusi roda. Dan selepas menggunakan, kaki sudah bertenaga dan 10 tahun tidak dapat berdiri, tapi selepas menggunakan rawatan bioelektron boleh berdiri, dan pada masa tu dia bagi kita tengok macam mana naik tangga dan turun tangga. So itu masa meningkatkan banyak itu sambutan yang terkejut. Dan juga rambut yang hitam, bukan, rambut yang putih, tumbuh rambut yang warna hitam. Ini juga sangat menakjubkan. Tapi di sini, Mama di sini galakkan kita, iaitu cerita kita sendiri punya testimoni. Apa maksudnya? Saya galakkan kita sediakan 5 hingga 10 orang testimoni. Dan ini testimoni bukan second hand, bukan third hand. Apa maksudnya bukan second hand, third hand? Iaitu bukan contoh, bukan dari video yang kita tengok atau dari sumber HQ atau dari upline anda. Maksud saya di sini ialah kita sendiri pergi tanya punya. Contoh, pertama kita sendiri punya testimoni, atau ahli keluarga sendiri punya testimoni, atau kita yang kenal, maybe you punya downline, atau kita punya kawan yang ada guna rawatan kita boleh pergi tanya. Kita pergi temu ramah, sebab you sendiri tanya, kita akan lebih faham. Contoh, kita macam mana, bagaimana kita sebelum mengguna rawatan ini, apakah keadaan kita sendiri pergi tanya. Contoh macam Man. Man selalu pergi tanya. Contoh saya paling kenal kakak Saleha dari Brunei punya testimoni. Dari macam mana kakak Saleha sembuh daripada masalah kanser usus kecil. Sebab Man pergi tanya kakak Saleha dulu kita di hospital masa tu doktor umumkan kita tak ada harapan sudah, apa perasaan kita. So itulah kita boleh ingatkan dengan selamanya sebab kita sendiri yang menanya. Contoh di Miri, kakak Warren, saya pun pergi tanya Warren, Warren dulu macam mana kita ada masalah ini, dan bila doktor beritahu inilah side effect from itu radioterapi, darah tak dapat diberhenti atau darah tidak dapat berhenti, selalu berdarah. 4 tahun. Macam mana kita boleh melalui 4 tahun ini darah tak pandai berhenti dan mengalir keluar, apa perasaan kita. So kita pergi tanya. So semakin banyak kita pergi tanya testimoni dengan kita sendiri yang pergi faham, yang kita pergi tanya, bila kita pergi sharing memang ada feeling, memang ada perasaan. Kenapa? Kalau bukan kita sendiri pergi tanya, kita hanya dengar, kita hanya dengar atau video punya, itu kadang-kadang kita tak dapat itu feeling. Apa feeling ya? Maksudnya kita mungkin ragu, betulkah? So mungkin kita ada perasaan ini. So kenapa kita mesti mau pergi buat homework, kita mesti mau buat kerja rumah. Pergi tanya sendiri, kita boleh tanya maybe downline anda, maybe customer anda yang mengguna, kita boleh pergi tanya mereka. Sebab sendiri punya testimoni, sendiri pergi menanya, sendiri pergi memahami, ialah sangat-sangat ada feeling punya, ada perasaan punya. Oleh itu kita mesti menguasai ini cara. Tapi di sini memang kita tak perlu pergi buktikan kesan bioelektron. Kenapa? Sebab syarikat sudah 18 tahun mengguna ini rawatan. 18 tahun sudah kita mengguna bioelektron. Oleh itu di sini tak perlu pergi buktikan, tapi kita mau pergi berkongsi tentang testimoni. Yang penting kita sendiri menanya, kita sendiri pergi faham. Oleh itu bila kita sharing, memang kita yakin sebab kita nampak dengan mata sendiri. Oleh itu kita mesti mau buat kerja rumah. Bolehkah? Boleh buat homework kawan-kawan semua? Ya, oleh itu di sini kawan-kawan semua, bila kita sudah cakap rawatan bioelektron, so kita masuk poin yang ketiga ya, ciri-ciri yang ketiga. Oleh itu kita sampai ke sini, kita mau buat apa? Kita mau tanya soalan, kita mau mencipta soalan, pergi menanya.
Oh, kenapa? Sebab kita mahu mereka setuju dengan ini apa? Darah. Darah ialah sangat penting. Kenapa? Sebab di sini bagi kawan teman-teman pada petang ini, kita tengok sampai ke muka surat ini, iaitu kita nampak ialah ini bioelektron bagaimana membantu kita bersih darah dan juga penting untuk kita. So di sini kita boleh cakap, okay, dalam ini PPT, okay, muka surat ini, bahwa ini bioelektron punya. Kita tanya dia, okay, adakah kita tahu dalam badan kita, badan manusia ada ini current? Kenapa? Sebab kita mau tarik dia punya perhatian. Current? Sebab kenapa banyak orang ialah tidak tahu, betul tidak tahu, iaitu bahawa badan manusia ada bioelektron. So macam mana kita boleh jelaskan? Kita boleh cakap sama dia, itu kalau kita pergi hospital, cek jantung. So kita akan nampak, oh ini laporan apa? ECG. Iaitu ECG ini mau beritahu kita bahawa jantung punya elektron, jantung punya ini elektrik normal atau tidak. Oh, so kita boleh nampak itu graf atau itu brain punya, otak punya itu EEG. Itu cek otak punya brainwave juga sama. Dia mau tengok otak punya itu elektron normal atau tidak. Oleh itu pada manusia dia ada ini bioelektron, ada current. Dia juga sama seperti kita punya barang-barang atau alat-alat electrical. Kenapa? Kalau alat-alat electrical, dia perlu ada current, perlu ada elektrik, baru boleh berfungsi, betul atau tidak. Contoh kipas, ice box, peti sejuk, atau kita punya komputer, TV, semua mesti mau ada ini current, dia baru boleh digunakan. Oleh itu badan manusia perlu tak ini bioelektron? Ya, dia memang perlukan. So di sini kita nampak semakin umur meningkat, semakin badan kita umur meningkat, penuaan atau kita mengalami ini masalah kesihatan, memang bioelektron akan semakin kurang. So di sini kita boleh di bawah kita dalam ini gambar, kita boleh tunjukkan banyak scientific, banyak pakar-pakar sains membuktikan bahawa badan manusia ada ini bioelektron atau ada current. So di sini kalau kita ada current sudah, kita mau buat apa? Iaitu kita mau bagi tahu mereka kalau bioelektron yang cukup dia juga sangat penting untuk darah kita. So di sini kita mau dia setuju apa? Darah penting atau tidak? Oh, darah penting atau tidak? Oleh itu hari ini kita boleh tanya, kita punya customer, kita boleh tanya iaitu kalau ini hari kita mau tahu badan kita ada masalah kesihatan atau tidak. Okey, kita mau buat apa? Kita mau pergi buat blood test atau kita mau pergi ambil darah dan pergi cek baru tahu apa berlaku di dalam badan kita. Betul atau tidak, teman-teman? Oleh itu dari darah kita boleh nampak masalah kesihatan, betul atau tidak? So kita tanya dia. Oleh itu kita rasa darah penting atau tidak? Kenapa? Sebab kalau kita darah tidak sehat atau darah ada masalah, dia juga akan menyebabkan masalah kesihatan seperti gangguan hormon. Hormon tidak seimbang atau masalah apa? Masalah central nervous system, autonomic nervous system ada masalah atau masalah penuaan. Masalah immune system. Semua ini berkaitan dengan darah kita. Oleh itu, saya nak tanya kita, darah penting atau tidak? So di sini dia akan fikir apa? Betul, darah ialah sangat penting. Dan di sini memang, teman-teman, memang badan kita ada satu ini fungsi, ada satu ini dia punya keupayaan ya. Memang badan kita darah dia boleh sendiri auto ya, auto adjust itu acid sama alkaline punya. Badan kita memang boleh. Tapi di sini jika kita tidak ada menjaga apa? 4 punca. Masih ingat 4 punca? Makanan, kita tidak ada buat senaman, kita ada tekanan dan juga kita tak ada rehat yang cukup atau tidur yang cukup. Memang 4 punca ini akan menjejaskan kesihatan darah kita. So di sini kita nampak tak? So dari ini muka surat ini kita punya memperkenalkan darah punya kepentingan. So dia akan fikir, ya betul, darah sangat penting. So kita mahu dia setuju kita. Poin pertama, darah sangat penting, iaitu yes pertama ya. Oleh itu di sini kawan-kawan semua kita tengok pertama. So mari kita tengok yes kedua.
Yes, kedua ialah apel. Okay, bila kita sudah bagi tahu dia, okay, ini kita punya darah ialah sangat penting. Oleh itu di sini kita mau bagi tahu dia ini cara rawatan. Apakah jenis rawatan? Apa maksud saya? Iaitu kenapa rawatan bioelektron? Kita memperkenal kepada dia. Iaitu di sini kita mau bagi tahu dia iaitu mengembalikan kuasa pemulihan kita. Iaitu merawat akar penyakit dan bukan rawatan sementara. Oleh itu disebabkan ini kenapa pada 18 tahun yang lalu pengasas kita importkan mesin ini, iaitu kita ada satu sangat penting, iaitu bukan cara ubat, bukan cara suntikan. Oleh itu kita tidak ada kesan sampingan. Iaitu di sini inilah cara rawatan, bukan cara ubat, bukan cara suntikan. Oleh itu kita tak ada kesan sampingan. Oleh itu kenapa pengasas import dari negara Jepun, sebab ini rawatan. So apakah maksud ini rawatan akar atau merawat ini merawat akar penyakit ini? Sebab di sini kita mempromosikan ini rawatan akar rawatan atau root treatment. In English ialah root treatment. Okay, sebab banyak orang ialah tak suka apa cara rawatan, iaitu kepala sakit merawat kepala, kaki sakit merawat kaki. Betul tak? Sebab keadaan sekarang kita nampak ialah cara ini, iaitu kita nampak ialah semua orang mau pilih shortcut. Jalan pantas. Okay, shortcut. Kenapa? Sebab di sini mereka ialah tak ada orang suka cara ini, iaitu saya sakit kepala merawat kepala, sakit kaki merawat kaki, tidak. Oleh itu kita mau membagi tahu mereka bahawa rawatan yang paling sesuai, paling bagus ialah cabut akar, potong rumput dan cabut akar. Inilah sangat penting. Kita tengok dalam gambar. Kita mau potong rumput juga mau cabut akar. Merawat gejala juga boleh merawat atau mengubat, itu punca penyakit di sana. Oleh itu di sini bukan mengguna cara ubat atau suntikan. Oleh itu kan di sini kita tahu sekarang, betul, sebab tadi Maman cakap ramai orang suka cari apa? Shortcut. Betul tak? Ramai orang suka cari shortcut. Tapi kita tahu, tapi kita tak dapat melakukan. Saya tahu ini ubat, tapi saya tak dapat melakukan sebab untuk menahan sekejap. Oleh itu kita mesti mau bagi prospek anda, kawan-kawan anda tahu cara rawatan ini. Kalau kita tunggu sakit baru makan ubat, tidak sakit tak perlu makan ubat, itu ialah mindset orang sekarang. Tapi sekarang kita ialah mau mempromosikan satu rawatan ialah boleh diguna sepanjang masa, boleh diguna hari-hari, dan yang penting dia ialah tak ada kesan sampingan. Inilah sangat penting dalam kita punya rawatan akar. Oleh itu, di sini kita tengok apa yang boleh hari-hari pakai. So, ubat tak boleh, kawan-kawan semua tak boleh. Oleh itu, ada orang juga tanya, kalau saya hari-hari pakai, macam mana? Okay, dia contoh seperti apa? Berus gigi, mandi. Saya nak tanya teman-teman, ini hari kita sudah berus gigi, ya. Waktu malam, waktu pagi kita sudah berus gigi. Saya nak tanya, esok mau berus lagi? Esok mau berus lagi? Ini hari saya sudah mandi. Esok mau mandi lagi? Kenapa mau? Kenapa mau? Kenapa? Sebab kita tadi ada berkongsi, sakit baru makan ubat. Tak sakit tak perlu makan ubat. Sebab sekarang punya mindset ialah seperti ini. Tapi kita bukan mempromosikan rawatan ini ialah untuk mengubat penyakit kita, bukan. Iaitu kita mempromosikan satu rawatan untuk apa? Penjagaan kesihatan untuk jangka masa panjang. Oleh itu inilah dia punya tak sama di sini kawan-kawan semua. Oleh itu kita mau bagi tahu mereka, sama juga penjagaan kesihatan bukan sehari, bukan 2 hari. Kenapa? Ini hari kalau kita mau membina kesihatan atau kita menjaga kesihatan, bukan menjaga 1 hari atau 2 hari. Kita ialah menjaga atau penjagaan ialah sepanjang masa. Sepanjang masa. Oleh itu kita boleh
bagi contoh ini, seperti berus gigi, seperti kita mandi, kita hari-hari mau buat punya penjagaan kesihatan, setuju atau tidak. Oleh itu kan di sini kita mau bagi tahu dia tentang ini cara penjagaan kesihatan. Oleh itu mari kita tengok sebelah. Ini kita mesti mau cakap. Okey, iaitu kita nampak ialah ini cara rawatan DZ ya. Ini hanya DZ sahaja ada, unik patent, iaitu paling baru punya bioelektron rawatan kita sampai berapa wattage, iaitu 1000 wattage, 1000 wattage, dan ini ialah hanya M-Life sahaja ada, DZ sahaja ada. Sebab kita ada 300, kita ada 600, dan sekarang kita ialah ada 1000 wattage. Kenapa kita mau mencipta sampai 1000 wattage? Sebab untuk kita boleh merawat akar penyakit, okey, yang lebih lama, yang lebih mendalam. Oleh itu untuk membantu kita menguruskan akar penyakit ini. Oleh itu akhirnya kita mau tanya dia, tanya kita punya prospek atau tanya kita punya customer, kita mau merawat simptom kah atau merawat penyakit atau menguruskan akar penyakit? Inilah sangat penting. Oleh itu kedua kita mau dia setuju, kedua ialah apa? Cara rawatan akar, root treatment. Kita mau dia tak faham ini. Okey, kedua. Dan ketiga, sekarang kita ada pilihan, okey? Pilihan iaitu kepentingan tidur. Okey, kenapa kita mau bagi tahu dia tentang ini kepentingan tidur? Okey, sebab di sini kawan-kawan semua saya nak tanya, tidur adakah semua orang perlu atau tidak? Kita perlu tak tidur? Ini hari kita tengok dalam kita punya ini PPT kita nampak semua orang mau sehat, nampak cantik dan juga panjang umur. Semua orang pun mau. Tapi bagaimana kita boleh mendapat sihat, cantik dan panjang umur? Okey. Selain itu kita jaga makanan kita senaman. Di sini ialah sangat penting, iaitu kita mau tidur. Dan di sini kita mesti mau bagi dia faham perbezaan besar antara tidur nyenyak dengan tidur ringan, atau ya di sini ialah kualiti tidurnya. Okey, kalau tidak kalau kita tidak ada bagi tahu dia tidur punya kepentingan, okey, memang dia tak faham. Sebab ketiga, yang ketiga kita mau dia setuju ialah tidur ialah sangat penting. Okey, kenapa tidur sangat penting? Kenapa tidur sangat penting? Sebab kita tahu kalau mau sihat jaga makanan senaman, dan ketiga ialah tidur. Ketiga ialah tidur. Kenapa? Sebab kita tidur betul mengguna 1/3 masa daripada kita. Kita latih atas katil. Betul atau tidak? Contoh, kalau air 3 hari tidak minum, masih okey. Makan 20 hari tidak makan, dia masih boleh tahan. Tapi kita tak dapat sehari tidak tidur. Betul atau tidak? Teman-teman, kita fikir kalau kita tidak sehari tidak tidur, okey, memang ada masalah. Ada orang dia perlu tidur 7 jam, 8 jam, 9 jam. Kenapa? Sebab tidur ialah sangat penting. Dan tidur penting di mana? Kita perlukan tidur yang mendalam, tidur yang nyenyak. Kenapa? Apakah perbezaan di sini? Sebab bila kita tidur yang nyenyak, tidur mendalam, badan kita akan menghasilkan hormon yang bagus. Hormon apa? Iaitu hormon pembesaran, iaitu human growth hormone, dan kedua hormon melatonin. Sebab bila kita tidur mendalam, dua hormon ini baru akan keluar membantu badan kita. Contoh, kita punya human growth hormone. Bila kita tidur nyenyak, human growth hormone ini keluar, dia boleh membantu apa? Seperti sel boleh renew, sel boleh penjanaan yang baru, kulit jadi bagus, organ kita boleh jadi sehat. Bagus tak? Dan kedua, melatonin. Melatonin boleh anti penuaan, terutama wanita. Melatonin sangat penting. Tidur mendalam, melatonin cukup, bukan sahaja anti penuaan, mengurai toksin, dan juga boleh membantu kita buang toksin keluar dari badan kita. Bagus atau tidak? Tidur mendalam. Oleh itu kan di sini kita mau dia setuju tentang ketiga. Tidur ialah sangat-sangat penting. Oleh itu kan di sini bagi teman-teman sampai hari ini kita masih
Ingat tak tadi Maman ada cakap 3 yes. Kita mau dia setuju punya 3 yes. Kalau kita tahu, kita boleh tulis dalam kita punya chat box. Pertama ialah apa? Okey, kita mau dia setuju. Pertama ialah darah sangat penting. Kedua, rawatan akar. Ketiga, kepentingan tidur dan perbezaan tidur mendalam dan juga tidur yang ringan. So kita mesti mau bagi dia tahu 3 poin ini sangat penting. Mau dia cakap, yes, betul, saya setuju. Inilah 5 poin yang ditepan. Kita tengok 5 poin yang ditepan belum lagi masuk dalam produk, betul tak? Kenapa? Sebab kita mesti mau bagi dia setuju apa yang kita berkongsi sama dia. Sebab memang sangat penting. Sekarang baru kita masuk dalam produk, ya, keistimewaan produk. So, kenapa kita punya produk? Okay, kenapa kita punya produk lebih bagus daripada produk yang lain? Okay, apakah perbezaan produk kita? Okay, apakah perbezaan produk kita? Okay, seperti ada kawan pernah tanya, okay, seperti itu mesin katil yang berurut atau itu mattress jet atau apa lagi, banyak jenis tilam lah di pasaran sana. Tapi apa perbezaan? So hari ini mari kita tengok, okay, DZM Sonic ialah merupakan unit yang pertama alat ini peranti perubatan untuk regeneratif tidur. Inilah sangat penting. Sebab kita punya DZM Sonic, ya, hingga sekarang di Jepun pun tidak ada jual. Okay, tidak ada, hanya untuk kita M-Life. Kenapa? Sebab bukan sahaja ada bioelektron, kita menambah satu lagi M-Sonic. Apa itu? Frekuensi punya rawatan. So apabila Maman jumpa itu di pasaran punya lain-lain itu apa tilam, memang Maman sangat yakin terhadap kita punya DZ Deep Sleep M-Sonic kita. Kita mesti mau ada yakin bila kita berkongsi sama mereka, ini ialah hanya satu-satunya untuk membantu kita regeneratif tidur kita. Okay? Oleh itu memang bukan sahaja untuk fizikal, dan juga dia boleh membantu kita untuk menenangkan emosi, membantu kita punya kerohanian seluruh badan. So dia punya frekuensi boleh membantu kita supaya menenangkan emosi, membantu kita punya ini tekanan akan menjadi apa? Lebih bagus. Hanya M-Life sahaja ada. So di sini kita mau bagi dia tengok ini. Dan seterusnya, apa lagi keistimewaan produk kita? Ini. Tadi kita ada cakap bioelektron dan juga frekuensi. So sekarang kita mesti mau bagi tahu dia ini lain daripada lain kita punya ini Deep Sleep M-Sonic, iaitu kita ada apa? Ini thermoterapi. Sebab orangnya, manusia suka apa? Special edition. Kita suka special edition atau edisi khas. Kita suka tak? Orang lain tak ada, hanya kamu ada. Wah, special edisi. Bila kita ambil keluar, wah, memang lain daripada lain. Okay, sangat unik. Kita mesti mau pandai pergi kongsi tentang poin ini. Dia punya keunikan di mana orang lain tak ada, hanya kita sahaja ada, iaitu apa? Thermoterapi. Kenapa? Sebab kalau thermoterapi untuk lain-lain punya itu mattress atau itu tilamnya, sebab kita bukan pakai itu tembaga, ya? Kita bukan pakai copper, kita pakai apa? Kita pakai carbon fiber, serat karbon, ya, serat karbon. Okey, dan juga lain-lain punya ialah hanya boleh setting, mungkin hanya atas badan sahaja ada thermal, atau hanya kaki sahaja ada. Okey, itu sahaja. Okey, tapi di sini untuk kita M-Life, kita boleh apa? Kita boleh, kalau untuk kaki punya, kita boleh khas untuk kaki. Kalau untuk atas badan punya, kita boleh on atas badan punya, atau kita boleh on seluruh badan punya. Itu di sini kita suka mana, kita on mana sahaja. Inilah thermoterapi. Hanya kita ada.
Dan bukan sahaja ini termoterapi, kita tengok satu lagi ialah 5 jenis automatic mode pintar. Inilah betul-betul kita tak jumpa, tak ada kompetitor, pesaing ya. So ini hari mungkin ada kawan masih belum sangat faham tentang 5 mode pintar ini. Mari saya ambil sedikit masa ya. Kita ada 5 mode. Apa itu? A, B, C, D dan E. Okey. Mari kita tengok A ya. A ialah activate. Okey. Activate untuk apa? Iaitu dalam 7 tahun ini, MLife ialah mengguna ini setting, mengguna rawatan ini untuk membantu ramai orang kembalikan kesihatan, iaitu A ya, activate. Okay, so ini boleh membantu badan kita untuk mengubah kita punya masalah kesihatan dan juga membantu masalah kesihatan. Inilah sangat-sangat bagus. A ya, dia punya itu activate. Dan B untuk apa? Burn fat, membakar lemak. Kita sambil tidur, sambil boleh membakar lemak, bagus atau tidak? Wow, boleh sambil tidur, boleh membakar lemak. Kita boleh sehat, menjadi kurus. Kurus pun boleh sehat. Wow, inilah sangat-sangat bagus. Bila kita tidur, kita boleh meningkatkan kita punya metabolisme supaya kita boleh membuangkan ini kalori atau lemak yang lebih di dalam badan kita. So inilah satu keunikan. Dan ini juga sangat sesuai mungkin anak-anak kita atau mungkin kawan-kawan yang di luar negara yang ada 4 musim, terutama musim sejuk, ialah sangat sesuai menggunakan ini B. Dan C ialah cleanse and circulate. Cleanse and circulate iaitu kita boleh recommend kepada mereka untuk mereka yang ada masalah 3 tinggi ya, 3 tinggi, darah tinggi, kolesterol tinggi atau gula yang tinggi. Sebab ini juga sangat sesuai orang muda. Bukan sahaja untuk orang yang ada tinggi. Untuk orang muda, untuk anda pun boleh menggunakan ini C sebab dia boleh anti penuaan. Sebab dia boleh membantu pengedaran bahagian lower part, iaitu bahagian bawah badan kita. Pengedaran akan menjadi lebih bagus. Oleh itu untuk orang muda atau untuk anda, kita boleh buat apa? Anti penuaan. Kita boleh nampak lebih mudah daripada umur yang sebenar daripada kita. Oleh itu kita boleh guna. Dan D, deep sleep. D ialah deep sleep. Iaitu bagi mereka ada gangguan tidur. Terutama mereka yang ada ini apa kita nak maksudnya iaitu tabiat tidur yang tak bagus. Contoh, ini malam pukul 11 malam tidur, esok mungkin pukul 12. Dan juga mungkin lusa pukul 1 pagi tidur, atau mungkin dia punya masa tidur ialah tidak tetap. So dia punya tabiat ini ialah tak bagus, atau mungkin dia ada masalah kencing pada waktu malam dan juga dia terbangun pada tengah malam dan dia tidak dapat tidur semula. So kita juga galakkan dia pakai D, deep sleep. Ini juga memang selalu galakkan saya punya customer atau bagi mereka ingin mengubah mereka punya tabiat tidur menjadi normal, kita juga boleh pakai D. Dan akhirnya ialah E. E ialah enhance bioelectron, iaitu bila kita tidur, dia meningkatkan kita punya oksigen dalam darah kita. So inilah sangat sesuai bagi mereka yang ada gangguan, itu namanya autonomic nervous system, iaitu kita punya menyelaraskan kita punya sistem autonomik. Terutama contoh seperti masalah imun sistem pertahanan. Oleh itu kita juga boleh galakkan mereka pakai E. So di sini kawan-kawan semua, inilah keunikan. Kita juga mesti mau bila kita cakap APS atau kita table talk one to one, kita mesti mau bagi tahu dia ini ciri-ciri keunikan, keistimewaan produk Izzat ini. Oleh itu, bila kita sampai ke sini explain sudah semua, jelas semua sudah ini kebaikan DZ, jangan berhenti di sini. Jangan berhenti. Kenapa? Sebab kita mau membawa nilai
nilai rawatan ini. Apakah nilainya? Kalau kita hanya cakap kebaikan itu fungsi produk, okay? Tapi kita tidak ada cakap nilainya, ayo, sangat sayanglah. Kenapa? Sebab kita mesti membawa keluar nilai ini. Oleh itu, kalau kita ada cakap kenilaian daripada ini rawatan, memang customer anda dia tak akan cakap mahal sebab ada nilainya. Oh, okey, apa nilainya? Contoh tadi Maman ada bagi satu contoh LV bag. LV bag mahal tak? Mahal. Tapi kenapa ramai orang beli? Walaupun dia mahal, kenapa? You beritahu Maman. Special edisi, kenapa? Pandemic masih banyak orang sanggup beratur pergi beli LV. Kenapa? Sebab nilainya. Ini hari kita punya rawatan TZ, kita punya medical device, M-Life, okay, dia punya nilai di mana? Kita tengok masih banyak orang membeli kita punya deep sleep walaupun harga yang tinggi. Kenapa dia beli? Sebab di sini Maman dapat tahu dia punya satu nilai sangat penting ialah boleh hari-hari pakai. Boleh diguna hari-hari sebab dia diguna pada waktu tidur. Oleh itu, ramai customer, pelanggan disebabkan poin ini mereka membeli kita punya medical device, membeli deep sleep ini. Kenapa? Sebab ramai orang takut. Termasuk Maman takut apa? Kita beli sudah tidak pakai. Betul atau tidak? Beli sudah, you tidak pakai. Oleh itu mereka akan fikir, wah kalau beli sudah tidak pakai, ayo sayang loh. Tapi kita punya ini medical device, kita tak risau. Kenapa? Sebab kita guna semasa tidur. Setiap hari kita guna satu hari, kita murah satu hari. Kenapa? Nilainya. Oleh itu kan di sini kawan-kawan semua, kalau kita sudah di depan cakap keunikan semua kita punya deep sleep, kita punya ini mattress punya keunikan, akhirnya kalau kita punya customer masih cakap mahal, kita mau fikir balik. Mungkin di depan kita belum lagi ada kasih dia sangat faham. Macam tadi Maman cakap mesti mau dia setuju 3 yes. Oleh itu kenapa bernilai? Kenapa kita punya rawatan ini ini medical device, ini deep sleep? Dia ada kenilaiannya sebab dia boleh hari-hari pakai. Inilah poin penting. Sebab kita akan lupa, kita akan malas, tapi kita tak akan lupa tidur, tak akan cakap tak ada masa tidur. Inilah kenilaiannya. Okay? Dan juga di sini sampai ke poin 9. Juga nilai. Kita mau mencipta satu keinginan atau niat kenapa dia mau beli. Kenapa mau beli? Kita mau mencipta. Sebab kita melabur untuk kesihatan kita, memang tak dapat menunggu. Betul tak? Kita mau bagi tahu dia, kalau kita hari ini kita mau sehat, kita mau badan sehat, bukan satu hari dia sudah sehat. Bukan satu saat dia sudah jadi sehat. Sebab kesihatan tak ada shortcut. Dia tak ada jalan itu jalan apa pantas, tak ada shortcut lah. Mesti banyak orang tahu iaitu dia mau apa shortcut. Makan ubat terus mau baik punya. Adakah? Mungkin anda menjumpa customer seperti ini. Makan ubat dia terus mau baik punya. Okey? Kalau ada bagus loh. Kenapa kawan-kawan semua? Sebab ada orang tanya Maman dia cakap mahal. Okey. Kalau dia cakap kita punya rawatan mahal, Maman cerita satu keadaan yang Maman tahu punya, iaitu kawan saya yang di KL, Kuala Lumpur. Dia sakit apa? Bukan kalau kita cakap sakit stroke ke, cancer ke, dia mungkin dia tak rasa apa. Maman cakap satu, sakit mana? Gigi. Sakit gigi ya. So kawan saya dia sakit gigi, dia pergi ke itu klinik pergigian. Okay, dia cek dia punya gigi. Okay, doktor cakap ini tak dapat usai, tak boleh fix. Maksudnya tak boleh pergi repair, memperbaiki sudah. You mesti mau cabut. Lepas tu dia masih muda, kalau cabut dia tak ada gigi macam mana? So doktor recommend iaitu implant. Boleh faham? Implant. Implant itu gigi. Iaitu implant dia punya gigi yang bukan pakai gigi palsu, bukan. Ini gigi betul masuk tanam di atas guzinya. So
kita tengok mahal atau tidak. Bila dia Mama pergi tanya, kenapa kita punya ini mulut bengkak? Dia cakap, oh saya pergi buat itu implant, implant gigi. Saya tanya dia, mahal tak? Wah, dia cakap, betul. Harganya sama dengan apa? Kamu punya tilam, sebab kawan saya tahu bah, saya ada ini deep sleep, saya ada pernah berkongsi samanya. Dia cakap 1 gigi sebab dia mau appointment lah, dia mau cek balik lah, semua dia operation lah, 1 gigi implant ini 1 gigi sama dengan kita punya rawatan deep sleep, iaitu tilam deep sleep. So kita rasa mahal tak? So kita tengok sakit gigi tidak akan mengambil meragut nyawa, tapi kalau sakit memang dia mau nyawa kita. Apalagi seluruh badan kita. Betul tak kawan-kawan semua? Oleh itu kita punya seluruh badan kita mesti mau mengambil masa. Hari-hari kita boleh menjaga. Hari-hari kita boleh buat penjagaan. Inilah salah satu nilai daripada kita punya ini rawatan deep sleep. Oleh itu sampai akhirnya kawan-kawan semua, kita mesti mau bagi mereka jangan risau, jangan khawatir, jangan risau, jangan takut. Kita mesti mau membagi mereka beli dengan apa? Beli dengan itu apa kita namanya? Iaitu senang hati. Tambah risau. Kenapa? Itu kita mesti mau memperkenalkan ini latar belakang syarikat. Mesti mau memperkenalkan latar belakang syarikat, sebab memang orang manusia takut menyesal. Kita takut beli sudah menyesal. So kita mau bagi tahu dia company sudah 18 tahun dan kita tidak akan lari, company tidak akan lari. Itu servis memang ada company di sini. Oleh itu mesti mau bagi dia tenang dulu, bagi dia jangan khawatir. Oleh itu di sini dalam 10 poin ini, 10 ciri-ciri keunikan, kita sudah selesaikan masalah harga. Dan juga kesan tak? Ada kesan tak? Dan kita mencipta, menghasil satu ini keinginan untuk memiliki di deep sleep ini, dan juga satu sangat penting iaitu after sales service. Perkhidmatan kita ialah sangat-sangat penting. Oleh itu sampai di sini kita juga mau bagi tahu dia, sebab kenapa? Dia akan tanya, kita selamat tak? Safe tak? So kita di sini hari ini Mama mau bagi tahu kita tentang sijil keselamatan. Oleh itu kan di sini bagi anda semua teman-teman, jangan risau kenapa, sebab kita punya deep sleep. Kita ada R&D di mana? Di negara Jepun. So kita boleh nampak di sini dalam kita punya PowerPoint, kita nampak ada ini Empower R&D di mana? Di negara Jepun. Bukan ini sahaja, kita juga ada ini sijil, pensijilan kualiti peranti perubatan antara bangsa. So di sini dia sangat unik ialah di mana? Bagi teman-teman sini, kita mesti mau pandai mengguna, mesti mau pandai pergi tee up mengguna ini syarikat punya sijil, sebab sangat penting. Sebab kita punya medical device, dia bukan ISO 9001, bukan. Sebab kalau itu ISO 9001 ialah barang electrical, tapi kita punya medical device, kita punya deep sleep bukan barang electrical, dia ialah alat perubatan. Oleh itu kita mesti mau ingatkan ini nombor, apa itu ISO 13485. Kita mesti mau ingatkan, inilah ISO 13485 ialah khas untuk apa? Alat perubatan. Oleh itu kalau kita ada nampak ISO 13485, bermaksud inilah alat perubatan atau medical device. Mesti ingatkan sebab kita ialah ambil sijil ini. Dan seterusnya, kita juga ada peranti perubatan Kementerian Kesihatan Jepun dan pensijilan keselamatan jet. So di sini kita boleh nampak dalam kita punya PowerPoint ini, kita nampak ialah sijil ini ada tulis apa? Ministry of Health. Dari mana? Negara Jepun. So di sini dia ada tulis ini M-Sonic Empower, iaitu keselamatan. Dan juga jet. Jet ialah di sini kita nampak iaitu jet seperti di Malaysia ialah Sirim. So tentang ini apa? Keselamatan elektrikal. Tapi jet khas untuk apa? Alat
perubatan. So di sini kita nampak dua sijil ini ialah sangat-sangat kita panggil apa? Powerful. Memang sangat kuasa punya. So di sini membuktikan kita ialah ada diperakui oleh Kementerian Kesihatan Negara Jepun dan juga ada keselamatan jet. Ya? Dan juga di sini Malaysia. Kita juga persijilan beranti perubatan Malaysia. Okay? Dan juga ramai orang akan tanya tentang berakuan keselamatan radiasi. Radiasi elektrik dan elektromagnetik. So kita ada buat test di mana Hong Kong sama Taiwan. Kita ada buat test ini. Oleh itu ada orang tanya, ada itu radioaktif tak? So mari kita tengok ya. Selepas ini kita punya kajian telah dibuat di Hong Kong dan juga Taiwan, mendapati iaitu SGS mendapati ini kita punya controller, kita punya setiap bahagian di kita punya ini tilam, kita punya deep sleep deep sleep punya tilam, dan kita nampak di sini dia punya bacaan ialah sangat-sangat selamat. Kenapa? Sebab dalam ini kita punya ini panduan, dalam panduan untuk ini radioaktif punya ialah jangan melebihi 833 mg. Tapi di sini kita boleh nampak 1 hingga 9 punya bahagian. Kita tengok dia ialah tak lebih. Dia hanya 0, berapa 79 atau 1 point something sahaja. So dia sangat-sangat rendah. Oleh itu bermaksud ialah kita punya ini tak ada radiation, tak ada ini radioaktif ya. Oleh itu di sini hari ini untuk teman-teman untuk kita menyelesaikan ini soalan atau keraguan dari customer kita atau dari pelanggan kita. Oleh itu kita boleh nampak dalam ini 10 ciri-ciri keunikan kita membina satu kenilaian. Dan kita sudah memberitahu mereka ada kesan atau tidak, selamat atau tidak. Dan kita ada buat ini after sales service. Oleh itu jangan risau, kita tak akan lari punya, syarikat ada di sini. Oleh itu kan inilah kita punya satu kesan yang sangat bagus. Oleh itu hari ini bagi teman-teman semua kita harap iaitu dalam ini perkongsian 10 ciri-ciri keunikan untuk kita pergi berkongsi tentang ini deep sleep M-Sonic, memang dia ialah boleh membantu kita, boleh closing dengan lebih banyak, boleh berkongsi dengan lebih ramai orang dan juga menambah keyakinan mereka. Oleh itu hari ini perkongsian saya sampai di sini dan juga saya harap teman-teman di sini semakin berkongsi, semakin lancar dan juga meningkatkan penjualan anda.